Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam channel Master Kimia SPM. Dan perbincangan kita kali ini masih lagi dalam kimia tingkatan 4 dan kita masih lagi dalam tajuk ataupun bab yang ketiga, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okey, kalau kita masih ingat dalam siri yang lepas kita telah pun membincangkan standard kandungan 3.2, iaitu berkaitan dengan konsep mol. Dan kali ini kita akan menyambung kembali standard kandungan 3.2 ini masih lagi dalam konsep mol, kerana kita ada sedikit lagi perbincangan kita dalam tajuk ini. Dan kalau pelajar-pelajar masih ingat dalam siri yang lepas, rakaman kita yang lepas, kita telah menyebut tentang hubungan antara bilangan mol dengan jisim dan bilangan zarah. Ya. Jadi untuk kali ini perbincangan kita adalah melibatkan hubungan antara bilangan mol dan isi padu gas. Ya, bilangan mol dan isi padu gas. Okey, jadi untuk tajuk ini, perkara yang pertama yang pelajar mesti ingat, ya, 1 mol gas menempati 22.4 dm3 pada suhu dan tekanan piawai, ataupun ringkasannya STP, Standard Temperature and Pressure. Okey, pada suhu dan tekanan piawai, 1 mol gas isi padunya adalah malar tetap, iaitu 22.4 densimeter padu, ataupun 24 densimeter padu tapi pada keadaan bilik, room condition, suhu dan tekanan bilik. Okey, kita ada dua keadaan. Satu, suhu dan tekanan piawai. Yang kedua, kita ada pada keadaan bilik, STP dan STB ringkasannya. Jadi kita nak guna yang mana? Jadi kita guna sama ada STP atau keadaan bilik ini, dia bergantung kepada soalan. Bergantung kepada soalan, di mana soalan akan nyatakan sama ada kita perlu kira pada STP atau STB. Baik. Kemudian pelajar-pelajar harus ingat juga, penukaran unit, antara densimeter padu dan sentimeter padu. Jadi hubungan ini, kita belajar barangkali dah sudah belajar, kita ingatkan semula kali ini. 1 densimeter padu sama dengan 1000 cm padu. 1 dm3 sama dengan 1000 cm3. Hubungan ini pelajar perlu tahu sebab nanti kita nak tukar, unitnya nanti dalam pengiraan kita nanti, Okey, baik. Contoh, kita tengok contoh yang pertama. 1 mol gas karbon dioksida, maka isi padunya pada STP, suhu dan tekanan piawai, adalah 22.4 desimeter cube. Ini tetap. Andai kata kalau kita guna gas lain pula, contoh katakan 1 mol gas hidrogen, maka isi padunya adalah 24 desimeter padu pada keadaan bilik. Okey? Tapi kalau kita katakan, kalau kita nak tahu isi padu dalam keadaan tekanan suhu dan tekanan piawai, isi padunya sama juga, iaitu 22.4. Sama juga macam gas karbon dioksida tadi, 22.4 desimeter padu pada STP. Kalau pada keadaan bilik, dia akan sama juga 24 desimeter padu, Ini contoh saja. Okey, itu kalau 1 mol. Kalau 0.05 mol gas hidrogen, maka pemalar tadi, kalau kita nak kira pada keadaan bilik, maka pemalar tadi 24 dm3. Ini pemalar kita, 24 dm3 ini kita darabkan dengan bilangan mol, 0.05. Sebab 1 mol 24 dm3 kalau pada keadaan bilik. Tapi kalau pada keadaan piawai, maka 24 ini kita kena tukar kepada 22.4 lah. Okey, ataupun jawapannya 1.2 densimeter padu, pada keadaan bilik. Okey. Ini contoh seterusnya, Tadi kita ada mol. Daripada mol, kita boleh tahu isi padu dengan cara mendarab. Okey, soalan kali ini dia bagi kita isi padu. Dia bagi kita isi padu dan dia nak kita cari mol. Dia terbalik je.
Ya, okey, soalan sebut sini ya. Pada STP, dia sebut STP. Ya, surat tekanan piawai. Jadi, kita ada isi padu ya kepada nak cari mol. Maka kalau daripada mol ke isi padu kita darab, daripada isi padu ke mol kita kena bahagi. Ya, kita kena bahagi. Ini biasa saja. Okey, jadi 560 cm3 kita bahagi dengan, tengok ya, STP 22.4 dm3 ya. Tapi bila kita guna sini cm3, untuk bahagi unit mesti sama. Maka kita kena ubah 22.4 dm3 tadi kita kena darab dengan 1000 untuk dapat 22,400 cm3. Ya, ini matematik kita belajar semasa di sekolah rendah ya. Jadi kita akan dapat jawapannya 0.025 mol. Okey. Pastikan unit mesti sama. Untuk kita bahagi, kita darab kan, unit mesti sama. Sama ada kita guna cm3 ataupun dm3. Boleh, tak ada masalah ya. Okey, baik. Contoh ya. Kita tengok contoh soalan yang melibatkan bilangan mol pada gas ini. Okey, katakan berapakah jisim gas nitrogen N2 pada STP yang terdapat dalam sebuah balang berisi padu 448 cm3. Okey. Jadi sebagaimana biasa, saya sebut selalu bahawa kita pastikan maklumat yang kita ada dalam soalan. Ya, dan dia akan bagi pada kita JR dan juga keadaan gas itu. Ya, STP 1 mol gas menempati 22.4 dm3 pada STP. Dia akan bagi dalam soalan, kita akan guna nanti dalam pengiraan ya. Okey, untuk kita jawab, yang pertama cari maklumat yang diberi pada soalan. Maklumat kita ialah 448 cm3. Ini ialah isi padu gas, ya, isi padu gas. Jadi langkah pertama kita sebagaimana biasa kita ingatkan selalu, langkah pertama kita mesti cari mol. Okey. Mol, maka isi padu itu merujuk pada isi padu hidrogen. Maka kita carilah mol untuk isi padu nitrogen ya. Kita carilah mol untuk nitrogen. Okey, kita ingat balik ya. Kita ada isi padu ya, kita nak cari mol. Jadi mol, ini formula dia ya. Kalau kita lupa, mol gas tadi sama dengan isi padu. Ini yang tadi ya, isi padu gas kita bahagi dengan 22.4 dan 24 atau 24 itu kita panggil isi padu molar ya. Isi padu molar gas. Okey, dalam kes ni dia nak pada STP ya, STP. Pada STP. Ingat STP ya. Maka kita gunalah ya, yang dia bagi itu 22.4. Okey, jadi kita bahagikan 448 ya, kita bahagikan dengan 22,400. Ingat ya, pastikan bahawa unitnya sama. Ya, kalau cm3 atau kita boleh guna ya unitnya dm3. 0.448 bahagian 22.4 dm3. Boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan nanti. Ya, yang penting unit sama ya. 0.02 mol. Okey, ini kita punya jawapan. Okey, kemudian ya, bila kita dah dapat mol ya, jadi kita nak cari jisim ya. Yang kita nak adalah jisim. Soalan nak berapakah jisim ya. Soalan minta kepada kita berapakah jisim. Okey, jadi daripada mol ke jisim, maka kita hanya perlu darab ya. Mol ke jisim macam kita belajar sebelum ni, darab dengan jisim molar. 0.02 darab dengan jisim molarnya 14 darab dengan 2. N tu ada 2 ya. Jadi kita akan dapat nanti 28. 0.02 darab 28 kita akan dapat jawapannya 0.56 gram. Okey. Okey, ini contoh yang pertama. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Hitung isi padu gas oksigen pada keadaan bilik. Okey. Pada keadaan bilik. Disebut sini pada keadaan bilik ya, yang mempunyai bilangan molekul sebanyak 2.4 darab 10 kuasa 22. Okey. Ini soalannya. Dia bagi kepada kita maklumat di bawah itu, 1 mol gas menempati 24 dm3 pada keadaan bilik. Okey, sekarang ni kita nak kira pada keadaan bilik ya. Sebab dia nak pada keadaan bilik. Okey, dia bagi pada keadaan bilik. Okey, ikut yang dia bagi ya.
Dan dia bagi pada kita pemala Avogadro, ya. Pemala Avogadro dibagi, ya, 6 darab 10 kuasa 23. Okey, gunakan yang dia bagi itu 6 darab 10 kuasa 23, ya. Okey, langkah pertama sebagaimana biasa kita tentukan dulu maklumat yang ada dalam soalan. Apa maklumat yang diberi? Iaitu 2.4 darab 10 kuasa 22. Maklumat ini adalah bilangan zarah, ya, bilangan zarah. Kita kena tahu tu. Okey, sekarang ni kita ada bilangan zarah, ya. Kita ada bilangan zarah. Okey, kita nak cari bilangan zarah, kita nak cari bilangan mol. Ini kaedahnya. Ingat balik hari tu kita sebut, ya. Daripada bilangan zarah ke bilangan mol nak buat macam mana? Mol O2. Nak cari mol, ya. Sama dengan, ya, 2.4 darab 10 kuasa 22 bahagi dengan 6 darab 10 kuasa 23. Okey, daripada bilangan zarah ke bilangan mol kita bahagi, ya. Bilangan zarahnya adalah 2.4 darab 10 kuasa 22 bahagi 6 darab 10 kuasa 23. Itu adalah, ya, 6 darab 10 kuasa 23 itu ialah pemala Avogadro, ya. Okey, so pastikan untuk kita menggunakan kalkulator, ya. Kita ajar di sini cara nak guna kalkulator. Pastikan pelajar-pelajar tekan 2.4, kemudian tekan EXP, exponent. Satu butang di bawah sana dekat dengan sama dengan itu. Ada butang EXP, 2.4 tekan EXP, tekan 22. Ini cara dia, ya. Kalau nak tekan bahagi 6, tekan EXP 23. Okey, kita akan dapat jawapannya ialah 0.04 mol. Okey, kemudian kita dah dapat mol. Okey, soalan nak apa? Soalan nak suruh kita hitung isi padu gas. Okey, kita nak hitung isi padu gas. Jadi kita dah dapat mol. Sekarang kita nak kena hitung isi padu gas. Daripada mol ke isi padu gas, kita kena darab lah. Dah ada mol kita darab, ya. Okey, isi padu sama dengan 0.04. 0.04 ni ialah mol tadi ni. Okey, 0.04 darab dengan 24. Kenapa 24? Sebab 24 ini soalan nak pada keadaan bilik, ya, keadaan bilik. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah 0.96 dm3 ataupun 960 cm3. Okey, tak kisah mana-mana, sama ada cm3, sama ada dm3, boleh, tak ada masalah. Yang penting wajib ada unit, ya, unit wajib ada. Kalau tak ada unit, soalan itu, jawapan kita akan salah. Okey. Kemudian kita tengok pula satu lagi kesimpulan, ya, kesimpulan daripada perbincangan kita tadi. Kesimpulan dan dua daripadanya kita dah tengok hubungan sebelum ni, iaitu hubungan antara bilangan mol dengan jisim dan bilangan zarah. Okey, ini dah kita sebut sebelum ni. Okey, daripada kita kalau ada jisim nak cari bilangan mol, kita kena, ya, bahagi jisim molar, ya. Jisim bahagi jisim molar. Okey. Kemudian bilangan zarah ke bilangan mol, maka bilangan zarah nak dapat bilangan mol, bilangan zarah bagi dengan pemala Avogadro 6.02 ataupun 6. Itu pula persoalan, ya. Darab 10 kuasa 23. Jika sebaliknya pula kita darab saja. Bilangan mol nak cari bilangan zarah darab dengan pemala Avogadro. Kemudian bilangan mol nak cari jisim darab dengan jisim molar. JR atau JMR, ya. Okey, dan kali ini yang ketiga ni yang kita sebut tadi, bilangan mol, hubungan antara bilangan mol dan isi padu gas. Ya, isi padu gas. Ingat, ya, bukan isi padu larutan, isi padu gas. Sebab pelajar kadang-kadang bertukar tu. Isi padu gas, ya. Kalau kita ada isi padu gas, kita nak cari mol, maka kita bahagi dengan isi padu molar. Isi padu molar ni maknanya 22.4 atau 24 dm3, bergantung pada soalan, ya. Dan kalau kita ada bilangan mol nak cari isi padu gas, kita darab dengan isi padu molar. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat di sini, pelajar-pelajar ingat, kalau kita nak cari mol, okey, nak cari mol, operasinya adalah bagi. Okey, sama ada bahagi dengan pemala Avogadro, sama ada bahagi dengan jisim molar, atau bahagi dengan isi padu molar. Bergantung kepada maklumat, ya. Kalau dah ada mol, nak cari yang lain-lain, darab saja. Ya, kalau nak cari gas, darab dengan isi padu molar. Kalau nak cari isi padu gas, kalau nak cari bilangan zarah, darab dengan pemala Avogadro. Kalau nak cari jisim, darab dengan jisim molar. Ini nak senang ingat sebab hubungan ini tidak akan diberi dalam periksa. Okey. Jadi, ya, sekian untuk kali ini. Semoga video kita dapat membantu pelajar memahami topik ini, dan ini asas, ya, pengeraan asas dalam
kimia yang kita akan gunakan sampai nanti tingkatan 5